Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bashir wa la tunaffir wa atmim khair. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada kali ini, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, muka surat 37. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi sujudis sahwi. Ini suatu fasal pada menyatakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini berasal daripada perkataan saha yashu sahwan yang membawa maksud lupa. Jadi di sini bila sujud disandarkan kepada lupa. Sujud dengan sebab seorang itu lupa, dengan kata lain dia terlupa melakukan beberapa perkara ataupun meninggalkan beberapa perkara yang termasuk di dalam sebagai contohnya dalam perkara yang sunat ab'ad, dan juga termasuk juga dalam sujud sahwi ni kerana sebab selain daripada meninggalkan sunat ab'ad, ada di antaranya dengan sebab meninggalkan rukun-rukun secara tidak sengaja. Bermula yang ditinggalkan daripada sembahyang itu salah suatu daripada 3 perkara. Orang yang terlupa, yang tinggal beberapa perbuatan dalam sembahyang ni boleh dibahagikan kepada 3 perkara yang ditinggalkan itu. Pertamanya rukun. Yang pertama ada seorang yang lupa dengan sebab dia meninggalkan rukun. Terlupa sehinggalah menyebabkan dia tinggalkan salah satu daripada rukun sembahyang. Dan keduanya sunat ab'ad. Lupa yang kedua sehinggalah menyebabkan dia tidak melakukan sunat ab'ad, meninggalkan sunat ab'ad dengan sebab terlupa. Dan ketiganya sunat hay'ah, iaitulah sunat yang menyempurnakan. Sunat hay'ah yang menyempurnakan sunat solat-solat, yang menyempurnakan solat seseorang itu, dan ia tidak termasuk di dalam sunat yang begitu diberatkan. Ini termasuk dalam sunat hay'ah. Maka rukun itu maksudnya orang yang meninggalkan rukun, salah satu daripada rukun sembahyang yang kita telah bicara, yang mana semuanya ada 13 ataupun ada 18, bergantung kepada kaedah pengiraan kita kepada rukun solat itu sendiri, yang menjadikan orang yang menjadikan tamak-ninah sebagai salah satu daripada rukun sembahyang dan mengiranya ianya sebagai rukun yang berbeza, maka jadilah dia 18. Orang yang mengira tamak-ninah sebagai satu sahaja rukun, tak kiralah tamak-ninah itu berada dalam rokok, dalam i'tidal, ataupun dalam sujud, ataupun dalam 2 sujud, dikira satu, maka jadilah dia 14. Manakala yang tidak mengira tamak-ninah sebagai rukun, dijadikan ianya sebagai syarat penyempurna kepada rukun rokok, i'tidal, sujud dan juga duduk di antara 2 sujud, jadilah rukun sembahyang itu menjadi 13 perkara sahaja. Jadi orang yang meninggalkan salah satu daripada rukun solat ini, tiada dapat diganti daripadanya sujud sahwi. Sujud sahwi tidak boleh menampung, menggantikan rukun yang ditinggalkan, rukun sembahyang yang ditinggalkan.
Bahkan jika teringat di dalam sembahyang, kalaulah orang yang sedang bersembahyang dia teringat dia meninggalkan rukun, wajib ia mendatangi akan dia. Wajib dia mendatangi, membuat semula. Dengan bersegera, tanpa ada lengah-lengah. Katakanlah dia tertinggal sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama. Selepas sujud yang pertama, dia terus naik kepada rakaat yang kedua dengan meninggalkan duduk di antara dua sujud dan juga meninggalkan sujud yang kedua. Ketika mana dia berada dalam rakaat yang kedua, katakanlah dia berada dalam rakaat, baru dia teringat rupanya dia baru sekali sujud di dalam rakaat yang pertama. Jadi ketika itu dengan qadar yang segera terus wajib bagi dia terus turun untuk duduk di antara dua sujud dan juga sujud yang kedua menyempurnakan sembahyang rakaat yang pertamanya yang telah ditinggalkan secara tidak sengaja. Dan sempurnalah sembahyangnya setelah dia tunaikan, dia ganti dengan segera, sempurnalah sembahyangnya. Jadi tiadalah yang tertinggal, jadi dia kena teruskan dengan rakaat yang kedua, ketiga dan yang keempat kalaulah sembahyang itu 4 rakaat. Dan jika berkekalan lupanya hingga perbuat ia umpama yang ditinggal itu adalah ia ganti daripada yang lupanya. Tetapi sekiranya dia berkekalan terlupa dalam rakaat yang kedua, dia sudah meninggalkan sujud, dia telah meninggalkan duduk antara dua sujud dan juga meninggalkan sujud yang kedua. Dalam rakaat yang kedua belum ingat lagi, berkekalan lupanya sehinggalah ketika dia sujud yang pertama baru dia teringat dalam rakaat yang pertama dia tertinggal duduk antara dua sujud dan juga tertinggal sujud yang kedua. Jadi ketika teringatnya dan ketika dia melakukan sujud yang duduk antara sujud dalam rakaat yang kedua, itulah masa teringat itulah adalah ganti. Ia ganti daripada yang lupanya. Maknanya rakaat yang kedua itu menampung akan jadi rakaat yang pertama. Penyempurna kepada rakaat yang pertama, jadi dia perlu kira antara perbuatan dia berdiri dan untuk rakaat yang kedua itu adalah lara adalah terbatal. Dan lara barang yang antara keduanya, antara duduk, antara dua sujud yang ditinggalkan dan juga antara rakaat yang kedua yang dilakukan sehinggalah dia sujud yang pertama, semua itu adalah lara dan dikira semula daripada duduk antara dua sujud pada rakaat yang kedua, itulah dia dikira duduk antara dua sujud bagi rakaat yang pertama. Dan mendatangkan barang yang tinggal daripada sembahyangnya. Seterusnya dia sempurnakanlah sembahyang mengikut perkiraan yang baru, manakala perkiraan sebelum daripada antara amalan yang terakhir yang ditinggalkan, yang wajib, kemudian dia langkah antara dua perbuatan yang terakhir yang ditinggalkan dan juga perbuatan baru yang dia ganti kepada rakaat yang tertinggal. Antara kedua-duanya itu adalah lara semua dan dibinalah di atas duduk dua sujud, itu baru dikira duduk antara dua sujud rakaat yang pertama. Dan jika teringat kemudian, katakanlah orang yang sembahyang ni terlupa terus sehinggalah dia teringat kemudian. Dan jika teringat kemudian daripada salamnya dan hampir masanya pada uruf. Selepas daripada diberi salam, barulah dia teringat. Jadi masalah ni selepas beri salam barulah dia teringat, rupanya dia telah meninggalkan rukun, salah satu daripada rukun ataupun beberapa rukun di dalam sembahyang yang ditinggal. Ketika itu baru dia teringat selepas daripada salam dan kata kila diiktibarkan qadar yang ditaklid yang dinakalkan dia daripada Nabi SAW
pada kisah Zil Yadaini, wajib didatang dengan dia dan dibina atasnya barang yang tinggal daripada sembahyang dan sujud ia bagi sahwi. Jadi kisah ini pernah berlaku, diiktibarkan, diambil kira, dikiaskan dengan peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi. Nabi pun pernah terlupa salam 2 rakaat daripada sembahyang daripada solat zuhur ataupun daripada solat asar, yang dalam kisah ini. Kemudian bila Nabi bangun, sahabat Nabi menegur Nabi, adakah sembahyang telah dikosarkan? Kemudian Nabi teringat dan Nabi terus menyambung semula sembahyang solat Nabi dan juga sahabat, walaupun setelah daripada Nabi memberi salam. Jadi oleh kerana itu dibina semula, maksudnya disambung semula apa yang tertinggal. Macam 2 rakaat, Nabi sambung semula rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat. Ini menjadi ukuran kepada kita tentang pemisah di antara salam dan juga di antara membina semula, menyambung semula. Perkiraan itu adalah mengikut qadar uruf, masanya pada uruf. Mana hampir masanya mengikut qadar uruf. Uruf ini ialah adat. Adakah adat yang mengira selang antara salam dan juga membina semula, menyambung semula itu lama ataupun tidak, terserah kepada adat. Ini bagi orang yang meninggalkan perbuatan rukun dan selepas daripada itu sunat ke atasnya, diberatkan ke atasnya supaya sujud sahwi bagi menggantikan perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja kerana terlupa. Dan sunat aba'at. Seterusnya sunat aba'at. Sunat aba'at, apabila ditinggalkannya sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Sunat aba'at ini kalau ditinggalkan boleh digantikan dengan sujud sahwi. Jadi kita kena bezalah antara rukun dengan sunat aba'at. Kalau rukun ditinggalkan wajib dibuat semula. Wajib didatangkan semula dengan rukun yang ditinggalkan, kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Manakala sunat aba'at, kalau ditinggalkan dan dia teringat, orang yang sembahyang teringat dia telah meninggalkan sunat aba'at. Jadi dia tak perlu lagi mengerjakan sunat aba'at tersebut. Bahkan kalau dia kembali mengerjakan sunat aba'at yang ditinggalkan dengan sengaja, boleh menyebabkan batal solatnya. Ini beza di antara meninggalkan rukun dan juga meninggalkan sunat aba'at. Sunat aba'at apabila ditinggalkannya sunat dijabarkan dia dengan sahwi. Dan sunat hai'ah. Sunat hai'ah pula tiada dituntuti dijabarkan dengan sujud sahwi. Tiada dituntut, tidak disunat lagi dijabarkan, ditampung ataupun digantikan dengan sujud sahwi jika ditinggalkan dia. Kalau ditinggalkan sunat hai'ah. Maka barang siapa meninggalkan salah suatu daripada beberapa sunat aba'at yang telah terdahulu sebutnya, yang telah lalu perbincangannya. Siapa-siapa yang meninggalkan sunat aba'at. Sunat aba'at ni kita imbas kembali. Antara sunat aba'at ni lah duduk tasyahud awal, kemudian baca tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, kemudian baca selawat di dalam tasyahud awal, kemudian kunut, membaca kunut, selawat di dalam kunut, kemudian salam ke atas Nabi dan juga keluarga Nabi dalam kunut. Berdiri untuk baca kunut. Kemudian duduk tahiyat akhir, itu dalam rukun. Bacaan selawat ke atas keluarga Nabi dalam selawat, dalam tasyahud akhir, selawat ke atas
ali Muhammad dan juga selawat kepada sahabat Nabi. Ini antara amalan-amalan sunat abaat yang mana kalau ditinggalkan salah satu daripada sunat-sunat abaat ini, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Jadi sunat dijabarkan ataupun sunat diganti dengan sujud sahwi ini, walaupun sama ada ditinggalkan itu dengan cara terlupa atau dengan sengaja. Sunat dijabarkan dia, sunat ditampungkan dia, digantikan dia dengan sujud sahwi. Ini sunat abaat. Atau ia mengerjakan barang yang membatalkan sembahyang. Ataupun sujud sahwi ini juga disunatkan apabila seorang itu mengerjakan sesuatu perkara, mengerjakan barang. Mengerjakan barang ni apa-apa sahaja perkara yang dikerjakan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Kalaulah dilakukan dengan sengaja, membatalkan sembahyang. Tiada membatalkan dia dengan lupa. Tetapi kalau dilakukan dengan keadaan lupa, tidaklah membatalkan sembahyang. Seperti mana yang kita pernah sebut, kalau buat dengan sengaja batal, kalau tanpa sengaja tidak membatalkan solat. Antara yang disebut di sini, seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu iktidal dan duduk antara dua sujud yang tiada dituntuti memanjangkan keduanya. Memanjangkan rukun yang pendek dengan terlupa. Orang sembahyang dalam keadaan khayal, dalam keadaan mengantuk dan sebagainya. Jadi bila dia dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk di antara dua sujud, dalam keadaan uzur, dia mengantuk ke apa ke, jadi dimaafkan baginya bila dia tersentak, dia terjaga ataupun dia tersedar dia telah melakukan memanjangkan rukun yang pendek, sunat baginya sujud sahwi. Ini satu contoh. Dan seperti berkata-kata yang sedikit dan makan yang sedikit. Contoh yang kedua, melakukan dengan tanpa sengaja yang tidak membatalkan solat, berkata-kata yang sedikit. Orang tu bercakap dengan keadaan tak sedar, dengan sedikit, kurang daripada 6 patah perkataan ke bawah sedikit. Manakala kalau lebih daripada 6 patah perkataan, itu walaupun tanpa sengaja, batal lah solatnya. Tapi kalau disebut 6 patah ini dengan keadaan tidak sengaja, terlupa, jadi kalaulah tak sengaja, tak batal. Tapi kalau sengaja tidaklah, kalau sengaja memang membatalkan walaupun dengan satu huruf sekalipun. Dan makan yang sedikit ataupun perbuatan yang kalau dilakukan dengan sengaja batal tapi dengan tidak sengaja, yang dilakukan di sini adalah tidak sengaja, ialah makan dengan qadar yang sedikit. Dan melebihkan rakaatnya dengan lupa ataupun orang yang menambah rakaat, bilangan rakaat, asal sembahyang sepatutnya 2 ditambah jadi 3 ataupun daripada 3 menjadi 4 jadi 5. Dengan lupa, tambah tu dengan lupa, mana dia melakukan dengan terlupa. Pada sekalian contoh yang disebut ini, contohnya memanjangkan rukun yang pendek, berkata-kata dengan sedikit, makan minum sedikit tanpa sengaja, melebihkan rakaat tanpa sengaja, dengan lupa. Pada sekaliannya, contoh-contoh yang disebutkan di atas ini, sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Sunat dijabarkan, ditampung dengan sujud sahwi. Ini sebab sujud sahwi yang kedua. Kemudian yang seterusnya yang ketiga, atau memindahkan qauli daripada tempatnya. Memindahkan qauli ini maksudnya memindahkan rukun qauli daripada tempatnya, daripada tempat yang sepatutnya. Sama ada qauli itu rukun atau rukun seperti ia pindahkan Fatihah. Sama ada memindahkan qauli ini rukun ataupun sunat lah. Sama ada ia rukun seperti memindahkan Fatihah atau tasyahud akhir
kepada bukan tempatnya. Baca Fatihah bukan pada tempatnya. Baca tasyahud akhir bukan pada tempatnya. Atau qauli itu sunat ataupun sunat-sunat qauli ab'ad yang ab'ad. Seperti ia pindahkan tasyahud awal atau kunut dengan diniatkannya, dengan dia memang diniatkan bacaan tersebut. Bacaan kunut, bacaan tasyahud awal kepada bukan tempatnya. Bukan pada tempatnya. Sepatutnya tasyahud itu baca pada duduk antara rakaat pertama nak bangun sebelum rakaat kedua sebelum rakaat yang ketiga. Tapi dipindahkan kepada tempat lain. Contohnya dibaca dalam keadaan berdiri. Atau qauli itu sunat hai'ah seperti ia membaca surah pada bukan tempatnya. Baca surah bukan pada masanya, masa berdiri, bukan pada tempatnya. Maka sunat sujud sahwi kalaulah orang yang baca rukun ataupun sunat qauli ini bukan pada tempatnya, baca tasyahud dalam keadaan berdiri, baca kunut dalam keadaan duduk dalam keadaan sujud. Maka sunat sujud sahwi pada sekaliannya sama ada ditinggalkan segala yang tersebut itu dengan sengaja atau tersalah. Sama ada dibuat ataupun dilakukan dalam keadaan sengaja ataupun dengan sebab tersalah. Dah tersalah bangun rakaat yang ketiga. Sebelum dibaca Fatihah, dia baca tasyahud awal. Nak balik semula dalam keadaan duduk, itu batal sembahyang. Terus dia pindahkan bacaan tasyahud di dalam berdiri, rakaat yang ketiga. Atau tersalah sebab meninggalkan tahaffuz kerana dia telah meninggalkan tahaffuz yang disuruh dengan dia. Apa maksud tahaffuz? Tahaffuz ini ialah berjaga-jaga. Sebab dia lara kerana lupa, sepatutnya dia berjaga-jagalah. Sepatutnya duduk antara dua sujud. Duduk selepas daripada sujud yang kedua sebelum bangun kepada rakaat yang ketiga. Ketika itulah dia kena jaga, dia kena mengawasi baca tasyahud semasa nak bangun, sebelum bangun pada rakaat yang ketiga. Tapi oleh kerana orang ni dia lupa sehinggalah terlejak, sunatkan baginya sujud sahwi kerana melakukan perkara yang disunatkan ataupun membaca rukun ini dipindahkan rukun kepada tempat yang tak sepatutnya, rukun qauli. Atau kerana syak ataupun sujud sahwi ini juga disunatkan kerana syak meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu. Seorang itu dia ragu-ragu pada meninggalkan sunat ab'ad. Kalaulah ragu-ragu itu meninggalkan rukun, dia perlu terus kembali kepada rukun. Tapi kalau dia ragu-ragu dalam meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal, seperti syak, adakah ia baca kunut atau tiada? Demikianlah awal, tasyahud awal. Maksudnya di sini mungkin jatuh, demikianlah tasyahud awal, maka sunat ia sujud sahwi. Ketika ni sunatlah dia sujud sahwi. Dia ragu-ragu, tadi aku baca kunut ke tidak dalam solat subuh. Dia sedar-sedar ketika dalam sujud yang pertama. Tadi aku berdiri untuk baca kunut ke tidak? Maklumlah orang yang dalam keadaan mengantuk, baca-baca mana sembahyang, tiba-tiba duduk dalam sujud. Aku baca ke tak ni kunut? Ataupun dia baca kunut, tapi dia terlupa. Adakah aku tinggal baca ataupun tidak selawat ke atas Nabi dan juga salam ke atas Nabi? Ataupun dia terlupa, adakah aku telah baca tasyahud awal? Aku duduk ke tidak baca tasyahud awal ataupun dia baca. Jadi baca ke tidak tu menyebabkan dia syak. Demikian lagi jika syak, adakah yang tinggal itu kunut atau tasyahud awal pada orang yang sembahyang witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan.
Sama juga syok bagi orang yang sembahyang tarawih pada separuh yang kedua bulan Ramadan yang disunatkan membaca kunut. Dia rasa ragu-ragu adakah dia baca ataupun tidak baca dalam solat tarawih ini, dalam solat witir. Bukan tarawih, dalam solat witir. Jadi ketika syoknya dia ni, sunat baginya membaca sujud sahwi dan juga membaca doa dalam sujud sahwi. Dihubungkan dia kerana ia qasad hendak mendatangkan dia dengan dua tasyahud. Dihubungkan dia kerana ia qasad hendak mendatangkan dia dengan dua tasyahud, maka syak ia adakah yang ditinggal itu kunut atau tasyahud awal. Dalam kunut ada tasyahud awal. Tasyahud awal ni macam mana ni? Baik. Dalam kunut tasyahud awal, bagi kunut biasanya yang paling kurang 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Kalau yang sembahyang kunut ni, kalau terus kepada 3 rakaat dengan 1 salam, yang di situ tidak ada tasyahud awal. Tapi mari syok adakah aku ni buat ke tinggal tasyahud awal, ataupun kunut adakah dia buat kunut ataupun dia meninggalkan kunut, maka sunat ia sujud sahwi. Ketika ini dalam keadaan ragu-ragu, sunatlah baginya untuk menampung keraguannya itu dengan sujud sahwi. Demikian lagi jika syak ia pada sembahyang yang diihtimalkan lebihnya, maka jika syak ia pada sembahyang yang 4 rakaat, adakah sudah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, hendaklah ditambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat lagi kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia. Baik, dalam kaedah orang yang syak sembahyang bilangan pada bilangan rakaat, adakah dia sembahyang 3 ataupun 4 dalam sembahyang 4 rakaat. Jadi dalam kaedahnya hendaklah hilangkan syak dan juga berpegang dengan yang yakin. Yang syak di sini ialah adakah dia 3 ataupun 4. 3 tu sudah pasti, 4 yang jadi ragu-ragu. Apabila dia seorang tu 3 ke 4, 3, 4. Kalau 3 tu sudah pasti. Kemudian 4 ni belum pasti lagi. Fal yatrahi syak, maka hendaklah dia mencampakkan, mengenepikan mana yang syak, ambil yang yakin. Maksudnya dia kena pegang jumlah yang paling yakin iaitu 3. Bila dia pegang 3, maka kena tambah lagi 1. Kerana asalnya ketiadaan, pada asalnya tiada lagi. Maksudnya seorang tu 3, 4, 3 tu sudah ada dalam memang dia yakin. Dah 3, cuma yang 4 tu, yang keempat tu yang belum yakin. Jadi asalnya 4 tu tak buat lagi. Ketiadaan ia mengerjakan dia. Asalnya dia tak buat lagi rakaat 4 rakaat yang keempat. Jadi dia kena berpegang kepada rakaat yang ketiga walaupun hakikatnya dia telah mengerjakan 4 rakaat. Jadi di sini apabila dia buat jadi 5 rakaat, di sini lebihnya, diihtimalkan lebihnya. Boleh jadi dia telah lebih melakukan bilangan rakaat dalam sembahyang. Oleh kerana itu, sunat sujud sahwi, dan jika hilang syaknya dahulu daripada salamnya. Katakanlah sebelum salam dia teringat adalah ia rakaat keempatnya sekalipun, kerana taradud dia pada lebihnya. Walaupun sebelum salam, dia baru teringat, memang aku telah buat 4 rakaat, betul-betul 4 rakaat. Jadi ketika itu, sunat juga sujud sahwi kerana masa berlakunya lupa ni dalam sembahyang, dan ketika itu dia rasa syak pada lebihnya. Jadi sunat baginya sujud sahwi. Dan jika lupa akan tasyahud awal atau kunut, padahal sudah ia memakai dengan fardu, seperti sudah sampai kepada tempat sah baca Fatihah padanya pada masalah meninggal tasyahud, dan sudah ia sujud
dengan menghantarkan ini dengan meletakkan segala anggotanya pada masalah kunut. Dan jika seorang tu lupa baca tasyahud awal ataupun baca kunut, ketika tu dia telah, kalau terlupa baca kunut, dia syok, dia syok sama ada buat ataupun tidak lagi ketika mana dah sampai kedua belah tangan, lutut dan juga dahinya pada perbuatan sujud. Jadi dia syok di sini, adakah dia telah membaca kunut ataupun membaca tasyahud, dia telah bangun, berdiri betul dan sudah sah baca Fatihah padanya. Maka jika ia kembali kepada tasyahud, bila dia rasa ragu-ragu tu, tiba-tiba dia turun semula untuk tasyahud ataupun dia bangun semula untuk membaca kunut. Dengan sengaja dia bangun ataupun duduk dengan sengaja. Bangun untuk baca kunut ataupun duduk untuk baca tasyahud dengan sengaja, lagi mengetahui ia akan haramnya batal sembahyangnya. Ini kalaulah benda yang sunat abad, bila dia telah melakukan rukun yang keseterusnya selepas daripada sunat abad, bila dia buat dalam keadaan dia sedar dan juga dengan sengaja, jadi di sini batallah sembahyangnya.